Baik muslimat. Okey. Ini bermakna seseorang itu tidak hanya boleh memiliki sifat takut semata-mata, malah dia juga perlu ada sifat harap. Takutlah ustazah nak pergi Pulau Pangkor, takut JT penuh, nanti kalau runtuh, na'udzubillah. Harap kita ada tempat berpaut, itulah Allah. Allah ya Hafiz, penjagaan Allah itu mutlak. Tak ada boleh kena mengena dengan apa pun muslimat. Pergi dengan ustazah selamat tak? Kalau Allah tak jaga, kita takkan selamat. Jadi muslimat, saya bawa 4 orang bodyguard ni ustazah, kalau Allah tak jaga, takkan selamat. Serahkan kepada Allah yang Maha Hafiz, Maha memelihara. Jadi takut boleh, tapi jangan tidak ada harap. Bagaimana pula rupa dan tuntutan sifat ini? Orang yang mempunyai hati yang suci telah mengetahui bahawa dunia adalah seperti ladang tanaman bagi akhirat. Muslimat, pasak sungguh-sungguh dalam minda kita. Dunia yang sedang Allah izinkan kita duduk ni entah sampai bila, dia adalah ladang. Ibu-ibu dirahmati Allah yang tak pandai bercucuk tanam, yang ada tanah sikit, pasu-pasu banyak depan rumah, masa PKPP tiba-tiba terrajin bercucuk tanam. Betul tak? Tiba-tiba dah tak boleh jumpa kawan ke sana ke sini, kita cakap dengan pokok lah ustazah. Hari-hari pergi kat tanah tu, bila nak tumbuh, aku dah bubur baja ni. Macam terapi juga ustazah. Akhirnya ramai yang share kat Facebook depa muslimat kan. Dah tumbuh dah kan. Ada yang atas tanah, ada yang tak payah pakai tanah. Hebat muslimat. Sebab menggunakan kebijaksanaan akal. Kita mengambil peluang. Jadi kita seronok bila kita tanam pokok, tumbuhnya pokok. Tanam buah, ada tanam macam orang dulu-dulu kan, anak uri anak tu ditanam dengan apa muslimat? Surah Yasin. Supaya nanti pandai bercakap, boleh baca Yasin terus. Mu tak hantar mengaji, macam mana nak pandai baca Yasin? Kadang pelik-pelik sungguh muslimat. Dia tanam uri dengan pensel, nanti pandai. Ambil SPM baru ni 10E juga. Mak tanam kau punya uri dengan pensel dulu, siap pemadam, kalau salah tolong padam semua. Tak ada Allah. Tapi kalau mak-mak tanya, ustazah ni tak beranak muslimat. Tapi kadang-kadang mak-mak telefon ustazah, telefonnya 12 malam. Ni dapat cucu pertama ni ustazah, boleh tolong datang tak? Macam mana nak basuhkan uri? Ya Allah, kita dengar pun. Cik, siapa yang beranak ni sebenarnya? Cik dulu yang boleh dapat cucu ni pernah beranak tak? Tu uri kita ustazah, suami kita tolong basuh. Jadi yang ni cucu kita, anak kita, macam mana cara? Ada tak hukum-hukumnya? Allahu Akbar. Minta maaf saya sebut ya cik, kalau doktor ambil buang terus dalam tong sampah pun tak salah apa. Tapi kita ni kan ada adab muslimat. Kita nak memisahkan benda tu daripada tubuh kita yang dah 9 bulan 10 hari, takkanlah nak biar macam tu saja. Sedangkan anak-anak kita ajar mereka balik universiti, balik asrama, tolong bersihkan pad yang kamu pakai tu. Sebab itu darah kotor, sebelum dibuang tidak dibersihkan. Tapi tak payahlah lama-lama dalam bilik air sampai yang tak boleh hilang tu pun dikonyol kan. Ini kadang-kadang ngajar anak tu sampai tak ada warna keruh langsung dekat pad tu. Biarkan tangan kita rosak tak apa, jangan sampai ada darah. Mak yang ngajar takut benar. Darah yang mengalir tu muslimat, jangan sampai kita buang begitu saja. Termasuklah kalau kita singgah di mana-mana R&R, suka hati, tandas punya tong sampah dah penuh, dengan darah tu dia letak je dekat atas. Allahu Akbar. Pelik lah. Kita orang perempuan ni tak ada rasa malu ke? Kadang-kadang orang naik atas bas kata, ustazah nampak tak tadi tanda tengah? Lepas tu akak buat apa? Saya tengok je lah ustazah, geli saya. Apa kita ni muslimat? Dah benda tu duduk situ, jap lagi orang lain nak masuk, geli, tak boleh nak masuk tandas, menjadikan orang queue. Akak tutup mata, kenapa tak angkat masuk dalam tong sampah? Bukan kita punya. Faham tak muslimat? Kita ni nak dapat pahala, kadang-kadang Allah bagi dah kita ni queue punya banyak, yang tandas tu rosak ke? Tak ustazah, ada dot-dot-dot kat dalam tu kan? Tak, saya tanya tandas tu rosak, mungkin tak, sebab tadi ada orang rasa orang yang keluar pakai tudung hijau tu lah, dia tak flush kan. Maka kita masuk pejamkan aja mata, flash. Semua orang boleh masuk tandas. Ustazah boleh pula buat. Banyak cakap daripada orang panjang, 20 orang kat belakang, siapa berak tak flash siapa ni. Settle tak masalah tu? Tak settle. Takkan berlaku satu benda pada kita kalau Allah tak nak menguji kita. Allah nak test je kamu tu, banyak cakap ke banyak buat. Mohon terasa. Banyaknya mohon terasa hari ni muslimat. Sebab dia buang benda tu. So pesan anak-anak, jin cukup suka.
Kalau kita masuk dalam tong sampah, anjing cari benda tu dulu. Digonggong, tiba-tiba lalu depan, anjing ni bawa, muslimat pergi berjalan satu taman, akhirnya macam pet aku je ni. Kan malu kita muslimat, kan? Allahu Akbar. Itu makhluk yang anjing nampak berjalan, tapi kalau jin, tugasnya memang makan darah, memang suka benda-benda macam ni. Lepas tu tanya kenapa anak saya murung, kenapa anak saya susah sangat degil, kenapa anak saya kena histeria ustazah. Bukan semua berpunca dari itu, tapi salah satu asbab kotoran kita telah dihisap oleh mereka. Jadi tolong jaga muslimat. Ini kadang-kadang saya kena selit jugalah benda ni. Sebab bukan anak-anak dara saja, mak-mak dara yang tak berapa nak dara dah muslimat kan. Tak jaga bab-bab darah ni, kesian. Okay? Baik, kalau kat hospital tu jaga pula. Mana yang tisu ada kena darah tu, tong lain. Jaga pula. Ni darah kotor kita, kita yang jaga, bersihkan. Bukan nak suruh pegang, bukan. Mutonyoh lah air banyak-banyak kat situ sampai darah tu tak boleh diperah. Kalau yang bekas-bekas dia tu buang, kita bukan nak pakai balik pad yang dah kotor tu. Okay? Baik, apa lagi? Sebab mana tadi dah hilang dah. Bebel sangat ustazah ni, hilang dah semua baca. Orang yang mempunyai hati yang suci telah mengetahui bahawa dunia adalah seperti ladang tanam bagi akhirat. Sebab hati itu laksana bumi. Ni kita gambarkan. Hati itu laksana bumi dan iman pula laksana benih yang disemai di atas bumi. So muslimat, kita boleh bercucuk tanam tak? Nak bercucuk tanam. Akak nak tanam apa? Kenalah ada benihnya muslimat. Lepas tu benihnya dah ada, iman dah ada. Nak digunakan, dimanfaatkan, ditanam ke mana? Bumi. Macam semalam hari Sabtu pagi saya bertadabbur Quran dengan jiran-jiran rumah sekitar. Lama dah cuti sejak PKP. Untuk jam 7 pagi hari Ahad dulu, hari Sabtu. Sekarang hari Sabtu lepas subuh saya ke studio Al-Hijrah. Hari Ahad bila ustazah ada, semalam lah start. Nanti minggu depan cuti lagi, dah ustazah pergi Pangkor pula. Macam itulah nasib jiran-jiran saya muslimat. Nak belajar, ustazah pergi sana sini, tapi kami ni ya. Kalau akak nak ke 7 pagi. Kita ingat 7 pagi tu offer ajak-ajak ayam je lah muslimat. Rupanya jadi ajak-ajak gajah. Lah 7 pagi pun ramai juga. Maksudnya orang nak, kan? Orang nak. Bila kita bagi masa orang nak, Allahu Akbar, kagumlah dengan muslimat. Bagilah waktu mana pun dia pun nak belajar. Masya Allah, kami bahas malam surah Nuh. Diceritakan betapa ard ini adalah bumi, kandungan bumi ini antaranya tanah. Jadi kadang-kadang orang bertanya, ustazah suami saya dulu meninggal, karam kapal yang dia naik, sampai sekarang jenazah tak dijumpai. Kita tanya muslimat dirahmati Allah, di laut jenazah yang hilang tu, yang sampai sekarang bertahun tak jumpa muslimat, adakah laut itu sebahagian daripada bumi? Laut itu sebahagian daripada bumi. Jadi Allah kata kita ni berasal daripada bumi dan akan balik semula ke bumi. Tapi juzuk bumi yang menjadikan kita manusia ini adalah tanah. Jadi tanah. Tapi ustazah, mati nanti kita kembali kepada tanah. Tu yang mati tak kembali pada tanah? Yang duduk dalam laut tak tahu ke mana? Memang kak. Tapi kita faham tanah tu adalah tanah. Sebenarnya maksud Allah dalam Quran ard itu adalah bumi. Biar hilang di lautan, biar sesat di hutan, tak tahu macam mana keadaan jenazahnya, dia tetap sebahagian duduk daripada bumi di atasnya. Bila mati dia masuk ke dalam bumi. Maknanya dia jadi tanah, ditanam, disemadikan muslimat. Kalau tak disemadikan pun akhirnya dia hancur. Subhanallah. Kejahatan mata antara Nabi SAW ajar, jaga ghabbul basar, tundukkan pandangan. Sebab bila masuk saja anak Adam ke dalam tanah, antara yang mula-mula hancur apa muslimat adalah matanya. Meletup mata. Allah, hancur lompong tu yang kita nampak gambar-gambar tengkorak tu. Ustazah, rupanya soket, boleh panggil soket ke? Tempat letak mata ni luas Bukan macam mata kita ni. Ada orang ada penyakit mata terbeliak, terkeluar biji mata putih ni. Kalau kita boleh keluarkan muslimat dirahmati Allah, sebenarnya lagi besar. Patut tengkorak tu macam ada lompong besar. Dimakan dulu oleh ulat-ulat mata tu. Masya Allah, ada ulama tafsir, kenapa mata dulu ya? Sebab daripada mata turun ke hati. Apa yang kita pandang tu muslimat. Rasanya tu gaduh dengan lelaki semalam tu. Muka selebet, hari ni datang kelas. Kita tak tahu masalah orang tu, bersangka-sangka punca daripada mata.
Masuk dalam rumah orang, ya Allah, dulu 10 tahun lepas pergi rumah macam ni juga, tapi gaji besar tak tukar-tukar lagi kipas. Kita ada je, Masya Allah, daripada mata. Jadi sebab Allah nak azab siapa yang paling banyak dosa dalam jasad kita ni, Allah hancurkan mata dulu. Subhanallah. Orang beriman yang jaga pandangan, asal tengok je jadi pahala, asal tengok je sangka baik, memang mata itu hancur tetapi dimuliakan oleh Allah. Masya Allah, kita bila dengar cerita-cerita macam ni, aku ni duk belik mata, hari ni biru, kat kelopak dia, besok hijau, belik. Muslimat bulu mata pendek kita cantum, bubuh gam pula, tak fikir nanti bila berwuduk gam tu sentuh ke tidak kelopak mata, tak fikir. Jadi macam-macam manusia hari ni, tapi tak fikir bila aku mati semua ni akan jadi tanah. Yang hancur dimakan ulat, berebut-rebut ulat pergi kat mata dulu. Kalau kita tak kebumikan dia, tak payah tunggu 3 hari, 2 hari je muslimat, tengok rongga mana yang akan dimasuki semut dulu. Rongga mata dulu dimasuki semut. Sebab dia akan cepat habis. Allah mata tundukkanlah pandangan. Jadi muslimat, kalau kita tak jaga mata kita, takkan nak suruh orang lain jaga. Saya ambil bibit khas untuk jagakan mata saya, Ustazah. Tak ada siapa muslimat orang kaya raya macam mana pun. Okay?